Hai guys, Assalamualaikum. So, sebelum kau tengok video ni, saya bagi tahu yang video ni dirakam hampir 1 tahun yang lepas. Aisyah tak rasa, macam mana saya cakap, Aisyah tak tersampai untuk post video ni. Jadi apa yang korang tengok ni adalah tahun lepas, bukan dalam tempoh terdekat ni. Kalau kau tengok Aisyah punya bentuk muka semua dah berubah. Aisyah kurus time ni. Itu pun seram juga. Dan dalam video ni Aisyah akan cerita kat korang Aisyah punya 3 pengalaman yang Aisyah paling ingat sebab paling terbaru jadi dalam hidup Aisyah. Dan pengalaman yang melibatkan benda-benda yang kita tak nampak. Sebelum korang proceed tengok video ni, anda kata korang orang baru ataupun orang lama tapi belum pernah subscribe, tolong subscribe Aisyah. Konten Aisyah bukan based on hantu, konten Aisyah daily life. Tapi bila ada benda jadi, Aisyah akan cerita. Enjoy the video. Jangan kau ganggu keturunan aku. Kita duk cari mana Umi. So, semua orang ada dekat dalam barisan kecuali Umi. Sedangkan masa dekat dalam dewan terbuka kita pandang belakang, Umi ada. Jadi kita sambung dekat cerita Aisyah dan abang Aisyah, Yusof. So masa tu kita dekat rumah, Aisyah tengah basuh pinggan. Aisyah basuh pinggan, masa tu masih rumah papan, masih rumah lama. Kalau korang biasa dekat rumah papan, rumah zaman-zaman dulu, tingkap dia macam ni tau, papan. So kita takkan nampak luar. Tapi kadang-kadang ada celah-celah papan yang kita boleh nampak tembus sampai luar tau. Dan bila kita duduk kat rumah papan, bunyi-bunyi daripada luar memang tak tertapis. Jadi masa saya tengah basuh pinggan, tiba-tiba saya dengar bunyi daripada jiran. Macam, tolong. Lepas tu saya panggil abang Aisyah, Yusof, siapa tu jiran minta tolong? Lepas tu Yusof pergi dapur, dia dengar juga. Lah, apa hal dia menangis-nangis. Saat kita dengar dia menangis, dia macam minta tolong, dia merau-raung. Aisyah tak tahu nak gambarkan raungan dia macam mana. Tapi Aisyah tahu bukan suara jiran Aisyah. Kisah kita memang rapat dengan jiran kita tau. Kita pergi hari-hari rumah dia kan. Bukan suara jiran Aisyah. Lepas tu Aisyah panggil ayah Aisyah. Sebab ayah dia biasa tau dengan benda-benda ni. Bila panggil, ayah pergi dapur, ayah cakap, lain kali dengar benda ni jangan tegur. Jadi disebabkan kita orang dah tegur, ayah kena keluar. Dia pergi dekat pokok pisang. Aisyah tak tahu apa dia buat. Tapi lepas tu bunyi tu senyap, dah tak ada dah. Aisyah tak tahu apa yang buat dekat pokok pisang. Pasal ayah dia bawa macam pedang, macam pedang samurai tapi pusaka punya. Memang daripada atuk nenek punya kan. Lepas tu dah tak ada dah bunyi tu. Tu cerita tentang Aisyah dengan jiran Aisyah minta tolong. Dan bukan jiran. Aisyah tak tahu apa benda, tapi Aisyah tahu tu bukan jiran Aisyah. Start daripada tu, semua bunyi yang Aisyah dengar daripada luar, Aisyah takkan tegur terus. Kalau Aisyah nak cerita dekat orang pun, Aisyah akan cerita bila dah lama. Macam dah seminggu, dah 2 minggu macam tu. Lepas dan Aisyah takkan cerita masa Aisyah dekat rumah tu. Aisyah akan cerita kat tempat lain. Selain daripada tu, Aisyah ada jiran ni rumah di hujung tau. Sekarang dia dah pindah. Sebenarnya kan, macam arwah moyang Aisyah, dia ada banyak rumah sewa tau. Tapi kebanyakannya orang tak stay lama. Orang takkan duduk lama. Sebab rumah papan dikelilingi hutan. Lepas tu dah jarang-jarang kan papan dia boleh nampak hutan semua. So ada sekali tu, rumah jiran Aisyah, dekat pintu dia, dekat atas pintu dia ada nama Allah kat atas pintu dia. Lepas tu lewat petang tau, masa tu dalam maghrib, tiba-tiba nama Allah tu jatuh, pecah. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba benda tu jatuh, pecah, berkecai, puff, macam tu. Lepas tu ada kelibat tinggi sangat melintas daripada depan pintu sampai dapur, laju macam tu. Tiba-tiba mak dia bangun. Aisyah takkan sebut nama lah. Mak dia bangun marah-marah. Dia macam baran. Tiba-tiba semua benda tak kena. Ini salah, tu salah. So anak dia sebaya dengan abang Aisyah Ismail, perempuan. Dia pelik, kata, Umi ni kenapa? Kenapa Umi marah-marah? Tapi Umi dia macam, aku tak tahu macam tu. Tiba-tiba guna aku kau dengan suara dia serak, penat, lelah, panas, berpeluh-peluh bercakap. Marah-marah, semua tak kena. Masa tu maghrib. Lepas tu bila makin dekat dengan azan, makin dekat nak maghrib, makin dekat nak masuk waktu, dia lagi marah, dia lagi panas semua tau. Jadi masa tu arwah moyang Aisyah hidup lagi. Jadi anak dia panggil arwah moyang Aisyah. Dia panggil nenek, tolong Umi
tahu kenapa tiba-tiba dia macam kena rasuk apa semua. Dia tak tahu mak dia kena rasuk, tapi dia cakap macam tu sebab mak dia panas, mak dia marah-marah tiba-tiba kan. Sebab dia tidur time maghrib. Lepas tu nenek Aisyah datang, tiba-tiba dia meracau tau. Sebab kalau korang ada nenek moyang, kadang-kadang, kalau Aisyah tak tahu tentang korang lah, tapi kebiasaannya, kalau kita hidup, kita asal dari kampung, kita memang duduk kat kawasan kampung, and kita ada nenek moyang kita memang selalunya terlibat dalam ilmu perubatan. Maknanya diorang ni tolong baca-baca kalau ada benda orang kena kacau macam tu. Aisyah tak paksa korang untuk percaya, dan Aisyah pun tak nak korang percaya 100%. Terserah pada korang nak percaya atau tak. Korang ada kebebasan untuk dengar atau tak. So arwah moyang Aisyah, dia ubah-ubah, dia baca-baca, lepas tu dia meracau-racau. Lepas tu Aisyah ada dengar, Aisyah ingat satu ayat, jangan kau ganggu keturunan aku. Macam tu. Tapi kan benda macam ni dia pandai menjawab tau. Kadang-kadang bila kita cuba, kita baca lagi benda, kadang-kadang orang kata makhluk ni ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi bila korang dapat yang Islam, bila korang baca, contoh korang nak baca apa, ayat kursi, kalau korang punya ayat tak betul, bacaan korang salah, dia bersuara, dia betulkan bacaan korang. Silat-silat hari bulan dia baca sekali. Jadi yang si hantu galah yang orang kata ni, sebab dia tinggi, dia besar, tinggi lampai, dia ikut baca. Dia macam memperbodohkan kita tau. Macam, kau nak halau aku, kau baca, aku pun ingat, tak payah kau baca-baca, aku tak panas. Macam tu. Tapi maybe like ada consideration kot. Macam, aku tak kacau kau jangan kacau aku, macam tu. Lepas tu benda tu keluar, tapi ada macam pantang lah, macam banyak pantang, banyak benda. Tapi tak semestinya korang kena tunggu, korang kena kacau baru korang nak stop buat benda ni tau. Mungkin korang boleh stop tidur maghrib. Kadang-kadang apa yang dah dikata tu jangan buat, maknanya memang betul jangan buat. Hantu. Okay, sekarang yang terakhir sekali. Masa tu Aisyah sekolah lagi, Aisyah tingkatan 4, Aisyah tingkatan 5, saya tak ingat. Aisyah under cadet polis, kita orang ada perkhemahan di tapak perkhemahan Ibu Uluyam, Hulu Selangor. Kalau korang datang daripada Uluyam, daripada Batang Kali, korang tahu tapak perkhemahan ni memang dalam, dengan sungai, hutan, macam terpelihara tau. Maknanya macam benda tu tak dieksploitasi. Memang hutan natural. Memang macam mana pokok dulu, macam tu pokok sekarang. Okay, so masa tu Aisyah tak tahu, tapi memang setiap kali Aisyah perkhemahan kadet polis, bila malam kebudayaan akan ada tarian lah, joget, menyanyi, orang tak ingat dunia, tak jaga adab, tak jaga batas, pasti akan ada histeria. Aisyah tak tahu kenapa, tapi memang macam tu. Memang adat setiap kali kita orang perkhemahan negeri, memang akan jadi macam tu. Siapa budak-budak kadet polis yang masa batch Aisyah, korang pun rasa apa yang Aisyah rasa. Sebab benda tu kita jadi sama-sama kan. Kita rasa benda tu sama-sama. So ada sekali yang paling Aisyah takut, yang dekat tapak perkhemahan Uluyam tu. Masa tu kita tengah dekat dalam dewan terbuka, ada tarian, tak silap Aisyah budak-budak daerah Subang. Diorang tengah buat macam tarian Saloma dengan Piramli tau. Lepas tu pakai turban. Macam mana turban apa benda yang korang panggil. Lepas tu joget, Saloma macam tu kan. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan bangun. Daripada kita orang semua bersila, ada yang gelak-gelak ikut tarian budak-budak Subang tu. Lepas tu ada seorang budak perempuan, dia pakai baju kurung, dia pegang Yasin. Dia bangun, kawan dia bawa dia. Lepas tu Aisyah pandang lah, sebab kita duduk belakang dia, kita nampak macam apa dia pergi mana, kenapa dia menangis. Dia pandang bawah, dia tutup mata dia macam ni. Dia macam dia keluar, kawan dia bawa dia keluar daripada kawasan tu. Taklah kami macam Aisyah memang daerah Hulu Selangor, memang kita orang ni daripada kampung kan. Kita dah biasa tau dengan benda ni. Jadi Aisyah macam, ush, jangan cakap tahun ni jadi lagi. Sebab tahun lepas dekat Semenyih pun jadi. Takkan tahun ni jadi lagi. Takkan setiap tahun nak kena histeria. Jadi Aisyah macam Aisyah pesan, Aisyah macam pegang lah kawan Aisyah kat sebelah. Asal budak tu keluar menangis, dia pegang Yasin. Lepas tu kita orang tu dah diam lah. Budak-budak Hulu Selangor memang dah diam. Sebab kita orang macam dah agak tau. Kita orang dah tak sedar hati. Dan dekat dalam Aisyah punya pasukan, maknanya kita orang punya team, ada seorang yang sangat-sangat lemah semangat, yang sentiasa kena kacau bila kita pergi mana-mana.
So dia pun dah pucat. Kita orang tengok dia, padahal kita tak bagi tahu dia pun. Budak tu menangis, kita orang tak cakap pun kat dia. Kita orang terus pusing pandang belakang. Dia dah diam, dia termenung, dia pandang depan. Straight je, kita tak tahu apa dia fikir. Mata dia kosong, pucat kan. Lepas tu, tak lama lepas tu dapat pengumuman, semua persembahan diberhentikan. Dapat pengumuman, semua pasukan sila ke kemah masing-masing dan dengar arahan daripada jurulatih masing-masing. Jadi Aisyah dah tahu dah, okey, benda ni memang jadi, benda ni memang akan jadi malam ni. Dalam perjalanan kami nak pergi ke sana, nak pergi kemah kami, kemah untuk pasukan Hulu Selangor, kawan Aisyah yang sensitif ni, okey, Aisyah kasih nama dia Umi. Aisyah letak nama dia Umi. Kawan Aisyah ni, Umi ni, tak ada. Hilang. Kita kira kepala tak cukup. Umi tak ada. Lepas tu, kita duk cari, mana Umi, mana Umi. So, semua orang ada dekat dalam barisan, kecuali Umi. Sedangkan, masa dekat dalam dewan terbuka, kita pandang belakang, Umi ada. So, Umi pergi mana? Sebab masa kita dalam dewan, pergi ke kemah, kita pegang each other tau. Sebab jurulatih kita orang pesan, pegang satu sama lain, jangan lepaskan walau apa pun jadi. Tapi tak ada, Umi tak ada. Lepas tu kita duk cari Umi jurulatih lah. Jurulatih kami cari. Kami kena stay kat dalam kemah tu, tak boleh pergi mana-mana. Jurulatih cari, jumpa dia dekat tepi hutan. Dia duduk cangkung, menangis sorang-sorang. Lepas tu bawa dia, kita tarik dia bawa, dia mengamuk. Dia macam jerit, kenapa kau langgar anak aku, kenapa kau langgar anak aku, macam tu tau. Lepas tu, yang sebenarnya yang paling teruk adalah Umi. Walaupun dalam tu dah ada seorang yang keluar menangis, rupa-rupa yang keluar menangis tu sebab dia dah nampak. Mungkin dia ada kelebihan tu, dia boleh nampak benda-benda macam ni kan. Okay, bila benda tu dah kena kat Umi, so jurulatih kami dia bawa Umi masuk kemah kita orang tau. Sebab kita orang punya pasukan kan. Jadi dia suruh Umi duduk bersila di tengah-tengah kami. Benda tu melompat. Daripada seorang kena berjangkit. Ya Allah, ramai gila. Persatuan pasukan Kajang kena, Subang kena. Jadi semua kemah menjerit-jerit, diorang tendang, menjerit-jerit tu kita kena pegang. Lelaki pun kena, masalah dia tu yang saya tak faham. Korang bayangkan kodrat dia kan, kalau perempuan kena, Aisyah tak tahu korang ada pengalaman handle histeria ke tak. Tapi kalau perempuan kena, nak dekat 5-6 orang pegang pun kadang-kadang boleh terlepas tau. Korang bayangkan kalau lelaki yang kena. Jadi kita memang berserah. Bila benda macam ni jadi, kita memang berserah sebab Aisyah tak tahu orang macam mana yang dia akan masuk, orang macam mana yang dia akan kacau. Jadi bila dia masuk satu-satu, orang duk tendang. Kadang-kadang dia tak sempat nak menendang tau. Kita nampak kan, kita pusing belakang, kawan kita tadi okey. Kita duk berzikir sama-sama, kita duk selawat sama-sama kan. Tiba-tiba kita kan selawat selalu kita kiri kanan kan. Tiba-tiba dia berhenti, dia bersila, dia pandang depan je. Lepas tu Aisyah pandang dia kan, Aisyah siku-siku dia lah, asal weh, situ kan. Dia pandang, tak ada apa-apa. Lepas tu dia pandang depan balik. So kalau dia cakap tak ada apa-apa kat kau macam tu, kau rasa ada apa-apa ke tak ada apa-apa? Jadi benda tu kesudahannya kita orang berkumpul satu bulatan. Dan jurulatih Aisyah dia kata dia pagarkan. Dan dia suruh lah, dia baca surah apa saya tak tahu. Dipagarkan dan jangan pergi, jangan tinggalkan bulatan macam tu. Last kita orang tak dapat tidur kemah. Kita orang tidur dekat kemah makan tu, laki perempuan campur. Sebab tak nak benda yang lebih buruk jadi. Sebab kawan Aisyah yang si Umi ni banyak kali lari nak masuk hutan. Jadi bila kita dah softkan benda tu malam tu, sebab esok tu dah nak balik dah, esok tu dah bersurai dah. Camp tu 4 hari 3 malam. Masa kena tu malam yang ketiga, malam yang terakhir. Rupa-rupanya waktu petang masa solat asar, kita semua ke surau. Umi dia patah balik, dia tertinggal barang dalam kemah. Jadi masa dia patah balik, kawan dia ikut, kawan si Umi, saya tak tahu siapa nama dia, kita kasih nama dia Aminah. Aminah ikut si Umi. Jadi Aminah kata dalam perjalanan balik Umi terjatuh, tak ada sebab. Jadi mungkin sebab tu juga benda yang kacau Umi duk ulang, kenapa kau langgar anak aku. Mungkin benda tu ada kawasan diorang, penempatan diorang, kita tak patut lalu tempat tu. Kadang-kadang kita mulut kita celupar, kita tak tahu kawasan, kita tak tahu. Banyak benda ada kat sekeliling kita, kita tak nampak. Kita tak boleh nak cakap kita je yang wujud dekat atas permukaan dunia ni, tak. Banyak lagi benda kita tak tahu.
So mungkin sebab tu kenapa Umi yang jadi sasaran pertama. Sebab dia langgar kawasan, dia langgar sarang tu. Dan surprisingly, benda tu asyik panggil ibu. Ibu. Jadi Aisyah terfikir, adakah sebab tu diorang panggil tapak perkemahan tu macam tapak perkemahan ibu? Faham tak? Okay, so kami tidur. Esok tu kita macam Alhamdulillah semuanya settle. Kita menang, dapat piala, balik dengan rasa gembira, naik truck polis semua kan, sebab ada polis kan. So dalam perjalanan tu Umi dia masih lemah tau. Sebab dia baru lepas kena histeria kan. Siapa-siapa kena histeria memang dia akan lemah. Sebab diorang terperangkap. Diorang bukan diorang yang kontrol badan diorang. Diorang nampak apa yang jadi. Diorang macam dalam penjara, tapi diorang tak boleh kontrol diri diorang. Jadi bila benda tu melompat sana, melompat sini, berlari dengan kaki ayam, melompat daripada tingkat 1 semua, badan kita yang sakit, tapi kita tak boleh kontrol. Itu one thing Aisyah tanya diorang kan. Diorang kata macam tu. Jadi dalam perjalanan balik, dalam truck polis berhimpit, ada yang duduk atas lantai, ada yang duduk atas kerusi. Tiba-tiba Umi cakap macam ni, kenapa bawa aku pergi? Anak-anak aku macam mana? Dia cakap dalam truck polis tu macam tu. Kau rasa kenapa? Kita dekat belakang tu dah ketuk-ketuk driver depan dah. Kita ketuk jurulatih kan. Cik, Umi dia nak start meracau balik ni. Tiba-tiba bila dah makin jauh kan, dia makin menangis tau. Anak aku macam mana? Dia menangis-nangis. Korang datang tempat aku, korang bawa aku pergi. Dia macam tu. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Kuat gila. Kita orang tak boleh nak pegang dia. Dia sampai nak terjun daripada truck tu. So kita orang berhenti tepi jalan, keluarkan dia. Dia dah meracau, dia nak lari. Dia nak lari balik pergi tapak perkemahan tu. Sebab dia kata tu tempat tinggal dia. Kita tak ada hak nak ambil dia. Jadi kita orang pegang dia dekat bawah. Lepas tu benda tu berjangkit dekat lagi seorang lelaki. Dan budak lelaki ni main rugby. Macam tak tahulah korang. Memang kita orang struggle gila. Memang masa tu kita orang memang berserah. Sebab jurulatih kita orang pun macam cuba nak handle, tapi tak boleh. Sebab apa? Diorang 2 orang je bawa van. Yang lain-lain jurulatih dah naik kereta peronda polis tau pergi. Sebab kita tak expect benda ni nak jadi. Jadi kita call ustaz masa tu yang paling dekat dengan sekolah Semasyo. So kita call ustaz Semasyo. Lepas tu kita bawa je diorang dengan keadaan meraung-raung macam tu, pergi surau Semasyo, settlekan kat sana. Rupa-rupanya Semasyo lagi keras untuk settlekan benda ni. So macam benda tu lama. Kita orang tu kat situ 3-4 jam jugalah nak tunggu benda tu settle. Sampai kena bawa diorang pergi Anur semua. Sebab dekat Semasyo pun tak boleh nak settle. Salah bawa tempat. Salah pergi tempat. Jadi itulah. Itu pengalaman Aisyah lah. Pengalaman Aisyah saksikan histeria. Dan Aisyah bersyukur Aisyah tak pernah kena. Aisyah tak minta Aisyah kena. Dan andai kata korang pernah kena, apa kata korang share pengalaman korang kat bawah. Tu cerita Aisyah. Banyak cerita tapi saya tak nak cerita. Kau tak nak cerita, Aisyah tak nak buat video ni panjang sangat. Sebab antara Aisyah kena edit. Aisyah rasa ada antara korang yang mungkin kebetulan satu pasukan kan. Ada tak kat sini kadet polis yang wakil ke perkemahan ibu ataupun dekat Semenyih, dekat balai IPD Semenyih pada tahun batch 2012 sampai 2014. Kalau ada, korang lalui benda yang sama. Korang tahu apa yang saya cerita, korang faham. Mungkin daripada perspektif lain. Sebab korang daerah lain kan, mungkin jurulatih korang cerita lain kat korang, saya tak tahu lah.